Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, bertemu lagi dalam ruangan sudut pandang saya untuk saya memperkatakan isu-isu yang berkaitan dengan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat. Kita hari ini berada dalam keadaan yang tertekan, terutama golongan marhain B40 yang terpaksa berhadapan dengan kenaikan harga barang yang terlampau, kadang-kadang tidak masuk akal. Namun isunya ialah di mana pemimpin, di mana Perdana Menteri, di mana menteri-menteri yang menganggotai jumlah kabinet terbesar 70 orang ahli kabinet. Di mana mereka ketika rakyat berhadapan dengan kenaikan harga barang, kos kehidupan yang meningkat. Kita tidak nampak keseriusan dan kesungguhan Perdana Menteri dan menteri-menteri ini untuk menangani isu ini. Malah ada pemimpin yang memberikan alasan seperti kalau tak ada duit, jangan beli banyak, beli sikit. Kalau tak ada ayam, ayam mahal, makan itik. Ini antara keluhan ataupun ini antara feedback yang diberikan oleh pemimpin. Sedangkan rakyat ingin pemimpin menangani isu ini. Pemimpin ada kuasa, kerajaan ada kuasa. Mengapa mereka tidak menggunakan kuasa itu untuk membantu rakyat? Perdana Menteri, menteri-menteri, terutamanya Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dan menteri yang paling utama yang bertanggungjawab tentang kenaikan harga barang, tentang pengawalan harga barang, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Mana perginya mereka ini? Kita tak nampak mereka serius menangani isu ini. Adalah dipanggil penternak dan sebagainya, tetapi kita lihat tidak ada kesudahannya. Sebagai contoh, ayam dikatakan bahawa harganya mesti tak lebih daripada RM8, tetapi kita lihat ayam pada hari ini ada jual dengan RM10, dengan RM11, menunjukkan bahawa tidak efektif dan tidak berkesan dan juga gagalnya menteri ini untuk menguruskan isu kenaikan harga barang ini. Itu belum kita cerita tentang harga minyak yang melambung. Kalau dulu 2 tahun lepas harga minyak yang belasan ringgit, sekarang sudah jadi 20 lebih RM30. Berapa kilo saya tak pasti, tak ingat. Tapi inilah isunya. Mengapa kerajaan tidak memanggil satu action, tindakan, memanggil pengeluar, pengilang, penternak, sesiapa saja yang ada dalam supply chain itu, bincang dan cari jalan penyelesaian win-win situation supaya kita tidak memangsakan rakyat yang menjadi end customer. Kita tahu memang peternak nak untung, pengilang nak untung dan sebagainya, tetapi kena ada suatu tindakan yang komprehensif. Mungkin perlu kepada dana dan sebagainya, perlu kepada geran dan sebagainya untuk menyelesaikan isu ini supaya akhirnya kita tidak memangsakan rakyat. Namun kita lihat Perdana Menteri dan menteri-menteri yang ada ini memang gagal. Tidak nampak bahawa mereka ini mempunyai kreativiti dan inovasi untuk memastikan barang atau harga barang ini distabilkan, dikawal supaya tidak menjadi kadang-kadang tak masuk akal, melampau. Kadang-kadang terkejut kita melihat kepada harga barang sekarang ini. Ternyata Perdana Menteri, menteri-menteri ini lemah, tidak kompeten, tak perform. Saya melihat isu ini dalam kerangka yang lebih besar. Saya yakin Perdana Menteri yang ada ini adalah Perdana Menteri yang lemah. Kerana kita lihat daripada karakter dia, daripada tindakan dia, daripada cakap dia, dia sangat berhati-hati dan tidak berani, penakut. Saya nampak ini semua adalah kerana dia takut untuk kehilangan kuasa. Dia sayang kepada jawatan Perdana Menterinya sehingga tidak berani untuk bertindak kepada menteri-menteri yang tidak perform, menteri yang tidak berkesan, menteri yang tidak efektif ini, sehingga membiarkan menteri-menteri ini tak buat kerja, membiarkan menteri-menteri ini makan gaji buta, termasuk dia makan gaji buta. Ini jauh berbeza dengan Jokowi. Kita lihat, bukan kita nak mengagungkan pemimpin luar, tetapi kita mengambil contoh bagaimana Jokowi membuat ataupun memecat, menukar menteri-menteri yang tak berkesan, yang tak efektif. Ketika COVID-19, berapa ramai menteri yang ditukar ataupun dipecat kerana Jokowi berpendapat menteri ini tidak efektif dan tidak menjalankan tugas. Tetapi di Malaysia ini, tuan-tuan, sungguh malang kita apabila
Jawatan dan juga kuasa itu hanya mereka fikirkan bagaimana nak kekalkan kuasa, nak kekalkan jawatan, sehingga tidak berani untuk membuat tindakan bagi memastikan menteri yang dilantik itu adalah menteri yang kompeten, menteri yang boleh buat kerja. Kita ambil contoh bagaimana Zuraida yang keluar daripada Bersatu pun masuk PBM pun sehingga ke hari ini Ismail Sabri tak ambil tindakan apa-apa. Itu menunjukkan kelemahan. Inilah kesilapan besar yang dilakukan oleh kuasa politik dalam negara kita, kerana parti-parti politik ini tidak memikirkan siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri yang boleh memimpin negara. Tetapi mereka hanya mementingkan parti mereka yang orang dalam parti mereka yang boleh jadi Perdana Menteri. Itu saja yang dipikirkan. Akhirnya rakyat menjadi mangsa. Saya juga melihat isu ini dalam situasi di mana keadaan yang berbeza. Saya melihat bahawa pemimpin-pemimpin ini, menteri-menteri ini, mereka ini berada seolah-olah di alam lain. Mereka berada di alam kayangan. Sehingga tidak merasa ataupun tidak tahu bahawa, seolah mereka tak tahu bahawa rakyat yang merahain yang di bawah ini, B40 ini sedang berada dalam keadaan yang sangat susah, menderita bukan kerana apa? Kerana mereka terpaksa kais pagi makan pagi, kerana pendapatan yang mereka perolehi 2-3 tahun lepas sama dengan pendapatan mungkin yang ada pada hari ini, tetapi mereka terpaksa berbelanja lebih besar. Kalau dulu 500 mungkin mereka boleh beli barang banyak kerana harga murah. Tetapi pada hari ini dengan 500 ini mungkin dulu penuh 2-3 troli, tapi hari ini dengan 500 itu mungkin 1 troli saja. Kita pergi supermarket dengan RM100 agak-agak boleh penuh troli ke tuan-tuan. Orang yang jadi menteri, jadi Perdana Menteri mungkin tak rasa setakat naik RM3-4, minyak naik RM5-6, mereka tak kisah. Kerana allowance mereka ratusan ribu, puluhan ribu. Tetapi bagaimana dengan marhain golongan B40, ibu tunggal, mereka yang tak ada kerja, mereka yang menganggur, mereka yang menanggung anak 5-6 orang. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jangan kita hanya fikir diri kita, kita duduk di kayangan, kita tidak pandang ke bawah. Jadi amat malang sekali apabila kita mempunyai pemimpin yang tidak menggunakan kedudukan dan kuasa yang mereka ada ini untuk membantu rakyat. Kita lihat ketika konvensyen Barisan Nasional yang diceritakan bila nak bubar parlimen, bila nak PRU, mereka tak bincang tentang bagaimana nak membantu rakyat mengurangkan kos kehidupan, menstabilkan harga barang, memastikan harga barang ini tidak naik terlampau. Yang mereka bincang ialah Zaid Hamidi kata kita perlu pilihan raya cepat, tak boleh tunggu lagi. Itu yang dibincangkan. Inilah tanah airku. Nanti insya-Allah lepas ini kita bincang apa sebenarnya tindakan yang kita boleh buat sebagai rakyat. Dan saya juga ingin mencadangkan kepada pemimpin supaya mereka ini dapat mengambil tindakan-tindakan yang drastik untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan. Menteri, sebagai contoh, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dia mempunyai jabatan-jabatan yang berkaitan. Beliau mesti menggembelingkan seluruh pasukannya dalam kementeriannya untuk memantau harga barang ini dan memastikan tidak ada mereka yang mengambil kesempatan di atas apa juga barangan keperluan rakyat terutamanya. Dan kepada kementerian yang menjaga hal ehwal penternakan, hal ehwal pengeluaran barang makanan penternakan, hal ehwal pengguna ini, mereka dan juga kepada mereka yang jabatan-jabatan yang bertanggungjawab kepada pengeluaran makanan, pengeluaran barang-barang keperluan harian ini, mereka mesti, terutamanya menteri, mesti memanggil peruncit, pekedai, orang tengah, pengeluar, pengilang, penternak dan sesiapa juga sebagaimana yang saya nyatakan tadi yang ada dalam supply chain itu, panggil, duduk semeja dan fikirkan apa yang kerajaan boleh buat, apa yang jabatan boleh buat,
apa yang pengeluar, pengilang, orang tengah dan sesiapa juga yang terlibat dalam supply chain itu boleh buat untuk memastikan rakyat kita ini dibantu. Dibantu macam mana? Dibantu dari segi tidak dibebankan dengan harga barang yang meningkat. Mereka kena ingat, mereka sebagai pengilang, mereka ada saudara yang B40, takkan saudara mereka semua kaya. Mereka ada adik-beradik, anak buah dan sebagainya yang miskin. Mereka, jabatan-jabatan ini dan menteri-menteri ini, mereka ada rakyat yang miskin. Jangan kita hanya mementingkan diri. Itu sebab kerajaan ada kuasa. Dengan kuasa itu, mereka boleh menentukan apa yang mereka nak. Letakkan satu sasaran. Harga barang ini contohnya RM5 atau RM10. Cari jalan supaya kita dapat memastikan harga barang itu di paras yang kita nak, yang kita target. Dengan semua pihak mengambil action. Jabatan ambil action, pengeluar ambil action, pengilang ambil action, penternak ambil action untuk memastikan akhirnya kita dapat menstabilkan harga barang. Kalau satu pihak saja, contohnya pengeluar saja ataupun pekedai saja yang di-enforce atau dipaksa supaya menurunkan harga barang, tak boleh juga, sebab pekedai mungkin mendapat harga barang itu sudah mahal, takkan dia nak jual pada harga balik modal. Itu sebab saya beritahu tadi bahawa supply chain itu adalah tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab menteri untuk panggil all the players in the supply chain untuk duduk semeja dan fikirkan. Janganlah harapkan rakyat yang nak fikirkan. Menteri ada gaji, menteri ada allowance, pegawai-pegawai ada gaji, ada allowance, Perdana Menteri gaji ratusan ribu, campur allowance dan sebagainya. Mengapa mereka tidak memikirkan perkara ini? Ini yang menjadi persoalannya. Itu sebab saya nak beritahu lagi lah rakyat. Sebenarnya Perdana Menteri dan menteri-menteri yang ada ni memang tak perform. Memang tak boleh nak diharapkan. Dan sebenarnya memang rakyat telah buat anjakan pada PRU 14 dulu, dah memang UMNO BN ini dibuang. Tetapi adalah 45 orang, 10 orang, 15 orang mamat-mamat ni yang telah menghancurkan aspirasi rakyat. Menaikkan semula UMNO menjadi Perdana Menteri, ahli parlimen UMNO menjadi Perdana Menteri. Inilah kesilapan, bukan kesilapan rakyat, tapi kesilapan 5-6 orang, 10 orang mamat ini, termasuk Muhyiddin Yassin, termasuk Azmin Ali, termasuk Hadi Awang ni semua. Yang rakyat kena sedar, mereka inilah sebenarnya petualang-petualang yang telah bersubhat, bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan yang lemah selemah-lemahnya dan akhirnya rakyat yang menjadi mangsa. Kepada rakyat, saya ingin mencadangkan, ada dua perkara yang saya ingin cadangkan. Jadi saya tak nak cakap lama-lama pada sesi pertama ini, pada malam ini, pada hari ini. Kepada rakyat, kita selalu dengar rakyat kata, alah kita tak boleh buat apa. Tapi ada action, ada tindakan yang kita boleh buat. Apa yang rakyat boleh lakukan? Kita sebagai rakyat, jangan kita hanya menyerah kepada takdir. Jangan hanya kita berkata nak buat macam mana, kan. Barang ni memang naik, barang ni memang tak pernah turun. Kita tak boleh buat apa. Itu antara yang kita pernah dengar. Tapi kita kena tahu bahawa kita sebagai rakyat, kita boleh melakukan protes. Mungkin protes untuk turun ke jalan berdemo tu mungkin agak sukar dengan keadaan semasa. Tetapi kita kena ingat bahawa kita boleh buat protes secara perseorangan, di mana kita semua, saya yakin sebahagian besar, mungkin lebih daripada 50% rakyat Malaysia mempunyai akaun di media sosial, sama ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Maka saya mencadangkan, ini bukan saya menghasut, saya mencadangkan kepada setiap rakyat Malaysia, warga netizen, supaya membuat suatu protes atau komplain kepada kerajaan dengan meletakkan posting, sama ada buat secara desain elok-elok ataupun posting biasa saja, dengan mengatakan bahawa kerajaan
makan gaji buta. Perdana Menteri makan gaji buta. Menteri-menteri makan gaji buta dengan membiarkan barang naik melambung tinggi tanpa dikawal. Kita boleh tulis ketua menteri, menteri besar, esko-esko makan gaji buta kerana membiarkan rakyat susah kerana barang naik harga tanpa dikawal. Apa saja perkataan ataupun ayat boleh direka oleh tuan-tuan untuk menggambarkan protes kita kepada kegagalan, kepada ketidakseriusan dan ketidaksungguhan kerajaan, Perdana Menteri dan menteri-menteri serta kerajaan negeri untuk membantu rakyat bagi berhadapan dengan situasi kos kehidupan yang meningkat akibat barang naik harga. Jadi tuan-tuan, semua netizen saya cadangkan buat protes, posting di laman sosial anda, YouTube pun boleh, Instagram pun boleh, Facebook pun boleh, Twitter pun boleh, TikTok pun boleh, menyatakan kekesalan kita sebagai rakyat di atas kegagalan kerajaan. Satu lagi tindakan yang boleh tuan-tuan lakukan ialah dengan kita menyedari bahawa kita ada kuasa. Bukan Perdana Menteri, bukan menteri, bukan ahli parlimen, bukan adun-adun yang ada kuasa. Mereka sebenarnya dinaikkan oleh kita sebagai rakyat, iaitu kita mengundi mereka. Dan inilah yang perlu disedari oleh rakyat. Sebenarnya rakyat jangan takut. Jangan termakan dengan momokan mengatakan bahawa kalau undi selain daripada Barisan Nasional, UMNO, kedaulatan Raja-Raja Melayu akan terhakis, bahasa Melayu akan terhakis, agama Islam akan terhakis, dan bahasa kita akan terhakis. Itu semua adalah momokan kerana 4 peras utama dalam perlembagaan, iaitu kedaulatan Raja-Raja Melayu, agama Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan juga hak istimewa orang Melayu. Ini tidak akan dapat diubah. Kerajaan mana, siapa pun naik tak akan dapat ubah ini kerana ianya memerlukan 2/3. Dan terbukti ketika PH jadi kerajaan selama 22 bulan pun mereka tak ubah kerana mereka telah berjanji bahawa tak akan ubah 4 teras utama ini. Begitu juga apa yang berlaku di Pulau Pinang dan Selangor, yang di mana Pakatan Rakyat dan sekarang ini PH memerintah bermula pada 2008 sehingga sekarang 4 teras utama ini tidak diusik. Kerana kita memahami bahawa 4 perkara yang saya sebutkan tadi adalah perkara utama dalam negara kita yang menyebabkan negara kita berada dalam keadaan stabil, tak ada kacau bilau dan sebagainya. Jadi rakyat jangan takut, jangan tertipu dengan fitnah momokkan daripada UMNO Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional yang menyatakan kalau selain daripada UMNO menang, 4 perkara ini akan terjejas. Di Pulau Pinang, di Selangor yang telah diperintah oleh PH sejak 2008, tak ada isu pun berkenaan dengan 4 perkara utama yang saya nyatakan tadi. Begitu juga dengan Negeri Sembilan yang diperintah oleh PH sekarang ini. Jadi, oleh kerana UMNO Barisan Nasional gagal, mereka dah perintah, Ismail Sabri dah perintah sejak tahun lepas, gagal memastikan kesejahteraan rakyat, maka sebenarnya rakyat kena ulang balik apa yang telah mereka lakukan pada PRU 14 yang lalu, itu menolak UMNO secara total. Dan kita lihat, kalau kita bercakap dari segi harga barang, saya ambil contoh harga ayam tak pernah lebih daripada RM6 ketika PH jadi kerajaan. Sekarang RM8, RM10, RM11. Kadang-kadang barang pun tak ada. Inilah kegagalan sebenarnya. Kita tidak boleh hanya menjerit hidup Melayu, hidup Melayu, hidup bahasa Melayu. Tetapi dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita akibat living cost harga barang yang mahal ini. Ini perlu difahami oleh rakyat. Jangan kita termakan dengan momokkan ini. Yang senang, yang hidup mewah, hidup di kayangan ialah pemimpin-pemimpin UMNO. Sebab itu UMNO nak monopoli kuasa, dia nak bubar, dia nak kuasa. Kesilapan kita menaikkan mereka ini 60 tahun dulu, dan selepas itu kesilapan mamat-mamat yang telah meletakkan mereka kembali jadi kerajaan ini jangan diulangi.
Rakyat ada kuasa. Undi anda boleh menentukan kesejahteraan dan juga kebajikan hidup kita semua. Oleh itu, kita jangan lupa bahawa rakyat ada kuasa. Saya dah beritahu tadi, gunakan kita sebagai akaun Twitter, akaun media sosial kita, Facebook kita untuk menyatakan protes kepada kerajaan, kepada Perdana Menteri, kepada menteri-menteri yang makan gaji buta ini. Jumpa lagi tuan-tuan dalam isu yang lain insya-Allah. Assalamualaikum.